9,1 Latar belakang dasar luar. Yang pertama, hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal seperti Pan, Langkasuka dan Citu telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Pan menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkasuka pula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Citu pada tahun 608 Masihi. Penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Yang kedua, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan luar ini terjalin dalam dua bentuk, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan antara negara asing yang terlibat, yaitu China, Ryukyu, Siam, Makassar, Pasai, dan Turki. Manakala hubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Antara negara asing yang terlibat yaitu China, Hadramaut, yaitu Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi, dan Turki. Antara kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15 ialah menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Selain itu, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Seterusnya, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Berikutnya, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka dan membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Yang ketiga, zaman British. Hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak, dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Yang keempat, selepas kemerdekaan, dua perkembangan penting dalam dasar luar setelah negara mencapai kemerdekaan. Yang pertama, semasa tempo pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Yang kedua, bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein, apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. 9.2 Asas penggubalan dasar luar. Matlamat penggubalan dasar luar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Selain itu,
melindungi kepentingan nasional. Seterusnya, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Berikutnya, memupuk hubungan baik dengan negara luar dan menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi, dan sosial. Faktor penggubalan dasar luar. Salah satu faktor tersebut ialah ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Selain itu, ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antara bangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma atau Myanmar, China, dan India. Seterusnya, hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Berikutnya, selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Keperluan nasional juga merupakan salah satu faktor penggubalan dasar luar. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan dan dasar yang menguntungkan negara. Kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar. Dengan ini, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Malah, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan pengamalan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Faktor seterusnya ialah kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Faktor berikutnya ialah persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial antara bangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan
yang berlaku pada tahun 1970-an. 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Our great desire is to have the right and the good fortune to live as a free, independent, and a united nation among the free nations of the world. Pelibatan Malaysia. Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu hidup bersama secara aman. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu mendukung piagam PBB, terlibat dengan agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman, dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Antara kerjasama Malaysia dalam PBB ialah mendukung piagam PBB. Malaysia mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa, atau agama. Selain itu, konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain dan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Selain itu, Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Penglibatan berlaku dengan United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization, iaitu UNESCO atau Pertubuhan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB. Pelibatan aktif Malaysia menjadikan tapak seperti Gunung Mulu dan Taman Kinabalu pada tahun 2000, Bandar Melaka dan Georgetown pada tahun 2008, serta Lembah Lenggong pada tahun 2012 diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Kerjasama turut dijalankan dengan Food and Agriculture Organizations, iaitu FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia, dalam bidang pengeluaran makanan, serta World Health Organization WHO, yaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. PBB juga diberikan kebenaran untuk membuka pejabat
United Nations High Commissioner for Refugees, yaitu UNHCR, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian di Kuala Lumpur, yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Penyertaan Majlis Keselamatan, badan penting di PBB yang bertanggung jawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965, 1989 sehingga 1990, 1999 hingga tahun 2000, dan 2015 sehingga tahun 2016. Seterusnya, sumbangan dalam misi pengaman. Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara, dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Seterusnya, misi pegawai pemerhati. Tugas pegawai pemerhati antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal, dan menjadi jurubahasa. Tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Beliau merupakan doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. Pada tahun 2008, beliau dilantik menjadi ahli oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan Tabung Tindakan Kecemasan Pusat. Pada tahun 2009 hingga tahun 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund atau UNFPA, iaitu sebuah agensi PBB di New York. Pada tahun 2014, beliau menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Selain itu, Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Beliau merupakan seorang penjawat awam. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020, beliau mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Seterusnya, Tan Sri Razali Ismail. Beliau merupakan tokoh diplomat. Pada tahun 1990 hingga 1992, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program atau UNDP. Pada tahun 1991, beliau dilantik
sebagai naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB atau Economic and Social Council (ECOSOC) dan bertanggung jawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Pada tahun 2000 hingga tahun 2005, beliau menjadi wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Berikutnya, Dr. Jomo Kwame Sundaram. Beliau merupakan seorang ahli akademik. Pada Desember 2004, beliau dilantik sebagai penyelaras penyelidikan, yaitu kehormat, kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. Pada tahun 2005, beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, dan Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Beliau merupakan seorang pegawai tentera. Pada tahun 1994, beliau dilantik sebagai pemerintah tertinggi bagi ANOSOM II di Somalia. Beliau juga menjadi warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Penyertaan dan sumbangan. Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setia kawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Antara penyertaan Malaysia iaitu Rancangan Colombo, Rancangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Rancangan Colombo ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Selain itu, Rancangan Colombo juga untuk mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal, dan kesihatan. Malah, Rancangan Colombo ini melibatkan program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995. Bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun juga dapat diberikan melalui Rancangan Colombo ini. Selain itu, kerjasama pertahanan. Malaysia terlibat dalam kerjasama pertahanan melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain
dengan tanah Melayu. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Seterusnya, kerjasama ekonomi. Negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama. Komoditi utama negara diekspor ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Contohnya, cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Berikutnya, penentangan dasar apartheid. Malaysia turut lantang menentang dasar ini. Dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Seterusnya, Malaysia dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth atau CHOGM. Mesyuarat ini diadakan 2 tahun sekali. Mesyuarat ini juga diadakan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Malah, pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini. Berikutnya, Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Sukan Commonwealth diadakan setiap 4 tahun sekali. Sukan ini diadakan bagi mengeratkan hubungan antara negara anggota. Malah, Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. 9.5 Cabaran mengukuhkan dasar luar. Antara cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ialah cabaran politik antarabangsa. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. Selain itu, cabaran politik serantau, peluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara.
Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia, bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Seterusnya, cabaran keselamatan dan pertahanan. Perjanjian Anglo-Malaysian Defence Agreement atau AMDA ditamatkan pada tahun 1971. Berikutan itu, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baharu iaitu Five Power Defence Agreements FPDA atau Perjanjian Pertahanan 5 Negara pada 15 April hingga 16 April 1971 yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bersama. Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuat pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara melalui Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. Malaysia juga menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Seterusnya, cabaran pembangunan ekonomi. Cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara. Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Tin Council (ITC) atau Majlis Timah Antarabangsa dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Malaysia juga menubuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Pelibatan Malaysia, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASA ditubuhkan pada tahun 1961, merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada tahun 1963, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia iaitu Mapilindu diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Namun begitu, Mapilindu gagal mencapai matlamatnya. Dalam usaha untuk meningkatkan semangat setia kawan dan keserantauan, maka diwujudkan ASEAN pada 8 Ogos 1967.
Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudiannya, ASEAN menerima 5 anggota baharu, yaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Penubuhan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Zon aman, bebas, dan berkecuali iaitu ZOPFAN. Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality ZOPFAN atau Zon Aman, Bebas, dan Berkecuali diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Langkah Malaysia menjalinkan hubungan dengan China turut dilihat sebagai sebahagian daripada pengisian konsep ZOPFAN tersebut. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global. Langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia, dan China. Penyelesaian konflik serantau. Malaysia terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indo-China, terutamanya di Vietnam dan Kamboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Konflik di Vietnam dan Kamboja berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Malaysia menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam. Isu di Kamboja pula berjaya diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 1993. Malaysia turut menghantar pasukan pengaman di bawah PBB dalam misi ANTEC. Kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978, projek industri ASEAN iaitu AIP dimulakan. Antara projek yang berjaya termasuklah pengeluaran baja Urea di Indonesia pada tahun 1984 dan Malaysia pada tahun 1986. Pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Sokongan ini diharap mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Dalam meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN ini, beberapa insentif dilaksanakan, termasuklah melalui skim keutamaan perdagangan yaitu SKP yang dicadangkan pada tahun 1976 dan dilaksanakan
pada tahun 1978. Pemotongan cukai barangan dilakukan melalui skim ini. Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN. Kerjasama sosial. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Ministers of Education's Organizations atau SIMEO, Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Center for Education in Science and Mathematics, RISEM, atau Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik di Pulau Pinang. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN. Sukansi turut dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan. 9.7 Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak atau NAM. Peranan Malaysia. Penyertaan Malaysia dalam NAM bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada bulan April 1970. Penyertaan Malaysia dalam NAM merupakan satu bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka, berasaskan prinsip neutral, aman bebas dan berkecuali. Tuan Rumah Sidang Kemuncak dan Pengerusi. Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM kali ke-13 pada tahun 2003. Dalam sidang ini, Deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap NAM terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq yang dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Menjadi tuan rumah bagi Sidang Kemuncak NAM membuktikan kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan bertaraf dunia. Negara kita menjadi pengerusi NAM dari tahun 2003 hingga tahun 2006. Tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Perkembangan ini menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota. Bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi, Malaysia berusaha untuk meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota NAM serta bekerja sama agar menjadi organisasi yang dihormati. Peranan dalam politik. Malaysia menjadikan NAM sebagai platform
menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid. Malaysia bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Malaysia membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia dan Herzegovina yang sedang ditekan oleh Serbia pada sidang Kemuncak 6 di Jakarta, Indonesia pada 1992. Kedudukan Yugoslavia, salah sebuah negara pengasas NAM, digantung daripada pertubuhan ini. Tindakan menggantung keahlian Yugoslavia merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota lain. Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina. Dasar keamanan dan berkecuali. Sejak penglibatan Malaysia dalam NAM, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar seperti China, Rusia, dan Amerika Syarikat perlu mengakuinya serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara di rantau tersebut. Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani Peristiharan Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam NAM mendesak pengharaman senjata tersebut. 9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC. Pelibatan Malaysia. Pelibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa sebenarnya bermula sejak era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau menyuarakan agar diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara pada tahun 1964 di Kuala Lumpur. Pada bulan April 1969, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah kepada persidangan Islam antarabangsa. Agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur ini dibawa ke Rabat Maghribi sehingga tertubuhnya OIC. Setiausaha Agung pertama. Pelibatan Malaysia dalam OIC dapat dilihat melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Setiausaha Agung yang pertama, dan beliau memegang jawatan tersebut antara tahun 1970 hingga tahun 1974. Tugas utama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini adalah untuk mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Pengerusi OIC Tun Abdullah Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia kelima dilantik sebagai pengerusi pertubuhan ini pada tahun 2003. Malaysia berhadapan dengan tomahan yang sedang melanda masyarakat Islam kerana sering dikaitkan dengan 3K, iaitu keganasan, kemiskinan, dan kemunduran. Pembangunan pendidikan. Malaysia bersama-sama OIC memberikan penekanan kepada pembangunan sosial, terutamanya dalam bidang pendidikan melalui pembiayaan pelajaran dan kebajikan. Usaha ini ditunjukkan melalui pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu UIAM. Universiti ini memberikan beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. Menangani isu politik negara Islam, Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC. Berikutan pengumuman gencatan senjata antara Iran-Iraq pada bulan Ogos 1988, sepasukan 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan tentera pemerhati PBB. Malaysia memberikan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberation Organizations atau PLO, Pertubuhan Pembebasan Palestin. Malaysia menjadi tuan rumah bagi persidangan keserantauan Asia berkaitan dengan Palestin di Kuala Lumpur pada bulan Mei 1983. Negara kita menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri, termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Malaysia juga menyokong perjuangan mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Rejim Kabul ini dibantu oleh Kesatuan Rusia sejak tahun 1979. Malaysia membenarkan mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur pada tahun 1984. Pembangunan ekonomi. Malaysia turut aktif membangunkan ekonomi negara anggota OIC. Negara kita menyokong aktiviti Islamic Development Bank atau ISDB, Bank Pembangunan Islam yang ditubuhkan pada tahun 1973. Malaysia menyertai ISDB pada tahun 1974 dan memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank ini untuk membiayai projek pembangunan negara. Penubuhan ISDB turut membawa perkembangan penting dalam sistem perbankan Islam melalui penubuhan bank Islam di serata dunia seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Islamic Bank of Bahrain pada tahun 1979 dan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983.